Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada sidang terakhir sebelum tetamu saya kembali menyambut Aidilfitri 2025. Jadi di awal kita adik ni mengenali Tok Fauzi, boleh tak adik kupas daripada mula kenal saya tanpa membuka terlalu banyak rahsia lah. Daripada mula kenal saya hampir saya rasa 5 tahun dulu lah. Masa tu dia kecil lagi. Sehingga malam ni dia ikut saya berjalan, sorot kembali dan bagi pandangan. Apa pandangan dan pengetahuan yang dapat setakat ni yang jarang orang nampak. Jangan cerita berat-berat, cerita ringan-ringan cukup lah adik, sila. Selama saya mengenali Tok Fauzi ni, saya nampak dia sebagai seorang yang rasional sebenarnya. Tapi suka dimengerti kan. Disalah erti semua tu terjadi lah sebenarnya. Bila saya first jumpa dia layan saya macam ni. Dan juga orang lain macam tu. And semakin lama saya mengenali dia, saya nampak yang cara dia layan tu is based on that person lah. Kita boleh nampak yang rationality tu boleh diterjemahkan. Selama saya mengenal Tok Fauzi juga, saya nampak yang perjuangan ataupun kerja yang dia lakukan adalah out of market lah. Orang-orang kat market tak buat benda tu. Jadi ideologi yang Tok Fauzi bawa ni sebenarnya belum dibuka ataupun sudah lama ditinggalkan lah, saya boleh kata kan. Terdapat banyak perkara yang sebenarnya dia tahu dan selalu disalah ertikan ataupun disalah tafsir. Sebagaimana juga dengan pergerakan yang dia bawa lah. Ada orang nampak dia jalan dengan Tun Dr. Mahathir, buat event sama-sama, yang ingatkan dia dapat duit ataupun dapat kamsen. Tapi sebenarnya kami tak dapat apa-apa pun. Majlis ataupun orang-orang yang ada dengan Tok Fauzi, Majlis Bonda Pertiwi dan juga Majlis Adiwira punya ahli sendiri mengeluarkan modal ataupun duit mereka sendiri untuk bergerak bersama Tok Fauzi, menjalankan ataupun menjayakan event dengan Tun Dr. Mahathir sendiri. Begitu juga dengan anak beliau iaitu Datuk Seri Utama Mukhriz Mahathir lah. Jadi saya lihat kat sini dalam perjuangan yang dibawa, kami tidak mengharapkan timbal balik daripada beberapa pihak, tetapi kami cuba membawa gagasan ibu bapa. Itulah tu yang penting. Baik, jadi kita kembali pada tajuk utama di Syawal yang bakal mendatang. Jadi adik baru ni Tun Mahathir kata dalam podcast dia dengan salah seorang, saya pun tak ingat, Tun kata orang Melayu ni tidak mengejar dunia. Orang Melayu ni dia mengejar akhirat, dia tidak fokus pada ekonomi. Disengkang oleh budaya. Dikatakan Melayu ini terpalit dengan budaya yang tidak mengejar duniawi. Saya menyangkal fakta Tun Dr. Mahathir pada malam ini. Adakah adik faham sejak sebelum merdeka sehinggalah dikatakan merdeka, sebenarnya orang Melayu telah dicaturkan, disisihkan, dianaktirikan, digodam, dikawal dan diganapkan, dan bangsa kita ini sentiasa dizalimi dan terzalim. Dan bila mana mantan Perdana Menteri keluarkan statement macam tu, saya tak boleh kata dia tak cerdik. Itu mungkin dia ada kekangan dia. Selama adik duduk dengan saya bincang macam-macam ni, adik kesian kepada bangsa Melayu ke? Adakah adik melihat bangsa kita ini ditekan, ditindas, tidak memahami sejarah, tidak memahami realiti? Adakah adik dah faham apa sebenarnya masalah yang dihadapkan dan sedang dihadapi oleh bangsa kita? Sila bagi komen. Macam Tun Doktor sendiri, kita boleh tengok dia ada sudut pandangan daripada orang atasan. Dia sebagai seorang orang atasan lah, saya tak kata dia sebagai diktator. Bila kita lihat daripada sudut pandangan bawah ke middle ataupun kita sebagai orang yang tengah, kita boleh lihat yang Melayu sendiri ada beberapa masalah
dalaman. Dan bila kita tengok market ataupun kita tengok yang berlaku dalam kita punya zaman ni ataupun daripada zaman sebelum merdeka lagi, kita kena faham yang Melayu ditekan. Kita sendiri boleh lihat yang ekonomi Melayu ditekan, tanah dirampas, tidak diberikan peluang untuk bekerja, diberikan naratif yang sedemikian rupa untuk memperlahankan gagasan ataupun memperlahankan movement Melayu itu sendiri. Pemahaman yang ada di market juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terbengkalainya Melayu. Jadi saya rasa sudut pandangan yang sebenarnya kita kena faham untuk orang Melayu ataupun Melayu itu sendiri sangat-sangat jelas sebenarnya bahawa kita ditekan. Itu salah satu main point dia lah. Baik, minda Melayu macam mana adik? Dikatakan adik pun dah baca buku kan. Kadang saya asing kan, sebab topik terlalu besar. Kadang orang kata Tok Hori kenapa tinggalkan agama. Saya ulangi, saya tidak tinggalkan agama sama sekali. Teras saya tetap agama. Tetapi dalam nak menyedarkan golongan Melayu yang liberal, golongan Melayu yang muda, golongan Melayu yang fringe, dan juga orang yang bukan Melayu. Macam mana adik rasa minda orang Melayu, kenapa susah nak keluar dan jadi, macam saya kata adik saya dibesarkan sebenarnya di Amerika. Kalau saya tidak membesar di sana, saya rasa kepala otak saya pun jumur. Bukan nak kata nak condemn bangsa ni, tidak. Saya dapati masalah utama adalah mindset dengan mind frame. Dan apa yang saya nyatakan, saya cerita dan kongsi, keterbukaan untuk mendengar, menganalisa, berfikir dan justifikasi apa yang saya katakan ni. Saya dapati banyak halangan di kalangan orang Melayu. Bahasa Inggeris, the Malay are selfish, the Malay are narrow minded, the Malay think a lot of things. Dia orang ni tidak boleh duduk sejam dengan Tok Hori, buang semua cerita dan dengar apa saya kata. Adakah adik berpandangan yang sedemikian rupa? Ya, bila macam Tok Hori cakap narrow minded ataupun mindset, the problem mindset ni, yang saya sendiri boleh lihat lah yang orang-orang kita ni tiada rationality dalam berfikir, tidak boleh timbal balik sesuatu, tidak boleh menerima benda baharu, tiada critical thinking dalam masalah yang dihadapi. Kita boleh lihat apabila ditekan, orang Melayu lebih suka untuk tunduk, tidak berfikir cara untuk solve the problem ataupun mechanical side tu diorang tiada untuk berfikir. Macam Tok Fauzi cakap, bila orang-orang jumpa Tok Fauzi, diorang masih lagi sangkut dengan cerita yang ada dalam diri diorang lah. Yes, kita tidak boleh menafikan yang diorang ada pendirian, akan tetapi bila kita kena faham naratif lah. Bila kita ditekan, why not kita cuba untuk jelajah something yang baru. Sama juga, saya ambil contoh yang saya sembang geopolitical issue dengan kawan-kawan saya, macam Gaza dengan Palestin, Gaza dengan Israel dan sebagainya. Saya cuba untuk memberikan rational issue complaint towards the issue terhadap mereka. Kita boleh buat timbal balik terhadap isu yang terjadi kan. Akan tetapi saya dilabel sebagai seorang yang ekstrim lah, sebab tidak mempertahankan Gaza itu sendiri. Akan tetapi saya tetap berpegang bahawa mereka adalah saudara seagama saya. Jadi kita kena faham lah both point. Baik, selingan mencari adat sikit. Sebab saya biasa asingkan beberapa perkara penting untuk makluman sidang penonton. Kadang-kadang adik juga akan pernahlah duduk dengan saya ketika saya dihadapkan dengan orang-orang yang dikatakan mistik. Ada orang juga di peringkat awal pernah bertanya kepada adik, apa yang hang nampak di alam gaib? Dan kadang juga saya rasa adik ada di satu tapak di pada satu malam yang mana saya mempertontonkan atau menunjukkan
cahaya-cahaya jalan dan tangga pergi kepada lokasi kota lama. Masalah saya adik, kadang-kadang bila saya pergi tempat sakral, keramat, ada portal, saya akan tunjukkan. Saya tidak kerikut lah saya buka. Tapi pada masa sama saya asingkan dunia mistik, dunia rasional, dunia perjuangan dan pola pemikiran berpijak di bumi nyata tidak meninggalkan lapisan-lapisan alam kuantum, mistik, paranormal dan juga roh ataupun leluhur. Tapi kalau adik perasan, ramai yang datang ini dia tak balance. Kalau mistik, dia terlalu mistik. Sedangkan mistik itu bukannya penyudah kena berpijak di bumi nyata. Apa komen adik? Ni bila saya ikut Wozi pun memang ramai lah kita boleh nampak yang tiada rationality lah. Ada yang nak jadi raja tapi tak reti nak membaca. Ada yang nak jadi guru tapi tak reti mengeja. Jadi itu adalah salah satu core problem yang terjadi kat bangsa kita lah, ataupun orang-orang kita. Nak tak nak, macam saya cakap lah, mindset tu kena diperbetulkan balik lah. Rationality perlu diadakan ataupun perlu diterapkan dalam pemikiran bangsa kita. Adakah adik merasakan berlaku fenomena masalah jiwa kepada yang mengaku pewaris, yang mimpi macam-macam, yang dapat cerita akhir zaman macam-macam, dan mereka menanti tapi merasakan mereka adalah daripada jalur yang hebat-hebat? Saya cuba menampan benda ini dengan memberikan dan menekankan kewarasan. Tapi seolah-olah saya bercakap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa pandangan? Macam yang Tok Fauzi cakap sendiri, bila jadi benda ni ada orang yang mengaku dan sebagainya, saya sendiri heran lah. Diorang dah dapat the first step, ataupun kita kata bukan ramalan tapi peringatan tu. Peringatan. Akan tetapi diorang sendiri menunggu. Satu persoalan yang akan tanyakan kepada mereka, apa tindakan yang diorang boleh lakukan sekarang tu. Baik, adik juga pernah lah berdepan dengan yang ada nama, ada kertas bertaraf profesor. Saya rasa lebih pada seorang yang adik telah berdepan dengan saya. Ada juga profesor ini, salah seorang tak perlu sebut nama, dia totally materialistic, totally logical dan rational. Tapi ada juga prof-prof ini yang tak balance. Tidak, mana dia ada knowledge base, tapi dia tak boleh asingkan cerita gaib yang terjadi di Negeri Sembilan. Dan juga terjadilah baru ini yang mana ada orang kata Tok Fauzi muntah darah sebab tidak sekepala dengan darah raja asal. Adakah saya muntah darah adik? Tiada lah. Nampak tak? Kita bukan yang bermusuh. Kalau adik faham, selama kenal saya, adakah saya mengajar adik permusuhan? Tiada. Adakah saya mengajar adik konflik? Tiada. Sebenarnya saya bawa jalan perdamaian dan damai. Tetapi acap kali kita gagal difahami. Baik, kita tinggalkan sebentar benda ini. Kita rujuk pada masa depan negara. Ketika keadaan makin kelam, isu tanah rizab, isu bangsa lain ke kaum lain sewenang-wenangnya mengambil alih tanah pusaka. Dan baru ni ada seorang doktor ke profesor saya lupa komen pasal hak menjaga tanah rizab Melayu dan kuasa yang telah diperuntukkan daripada segi perlembagaan, siapa yang kena jaga hak rizab orang Melayu. Adik, yang berkuasa diam, yang bising NGO Melayu, aktivis Melayu, tang mana yang tak betul ni? Boleh tak adik kata kenapa yang berkuasa, yang diberi amanah, diberi gaji, tak laksanakan tugas? Saya tak boleh sebutlah kerja saya kena tangkap. Aktivis dan pejuang ataupun NGO melenting. Kalau ke Amerika senang saja. You don't do your job, I fire you. Kenapa tidak muncul gerakan aktivis yang memecat, apatah lagi merombak
penguasa atau pemerintah yang tak buat kerja, yang zalim terhadap bangsa mereka. Tang mana tak rasional? Materialistik tu. Bila macam ada kita punya kita punya pengalaman ataupun pengalaman kita lah tu yang macam Tok hadapi kan. Ada certain NGO ataupun pihak yang cuba untuk merealistikkan apa yang Tok katakan tadi. Akan tetapi mereka dibeli. Tak sempat nak sampai depan pejabat untuk berkata dah dibeli tu. Jadi macam saya cakap lah tu, dia permasalahan minda ni salah satu benda yang sangat-sangat besar. Baik, saya nak mencabar sikit minda. Berapa umur tahun ni? 17 lah. Okey, sebagai anak muda berumur 17 tahun, saya bagi 3 senario. Yang pertama, pakcik petai. Di bulan Ramadan, bangsa kita, orang tua tidak dihormati dan membaling petai dan digertak oleh penguasa. Belakang tabi, tak tahulah YDP ke, penguasa datang kautin kat rumah selepas benda pecah. Insiden kedua, di Dataran Merdeka nak buka puasa. Tak tahu lah cerita ni betul tak betul, kita ambil at face value ni. Sepasang suami isteri lah, anggapan saya dalam video tu, ada anak perempuan kecil. Dia jual air mineral. Lepas tu DBKL ke, atau kita tak tahu siapa penguasa ni, ada pakai gantung leher kat kuasa, merampas botol air dia. Keliling tu ada orang-orang Melayu, orang Islam lah, yang nak sama buka puasa depan Dataran Merdeka. Itu insiden kedua. Lepas tu insiden yang berlaku pada makcik jual nangka, yang tiba-tiba pejabat tanah dan makcik tu mengamuk. 3 insiden. Perempuan, pangkat perempuan tua, pangkat mak kita, pangkat abang kita lah. Yang mula-mula pangkat ayah, pangkat datuk, pangkat yang muda abang long, pangkat mak. 3 insiden kita dilayan, orang kata malu satulah. Lepas tu komen ribu-ribu viral lah. Tapi yang ada depan mata diam, membiarkan seorang ayah atau datuk dikeroyok dan ditekan. Dan penguasa berdiri tegak seolah-olah kita ni macam Palestin nombor 2. Lepas tu di tengah-tengah orang Islam, ni bukan nak bangkitkan isu agama atau batu api, tidak. Keluarga Melayu beragama Islam, 3 atau 4 orang saja penguasa, semuanya diam pandang buat tak tahu. Sebagai orang muda umur 17 tahun, pandangan dan cerita macam ni di bumi sendiri, kalau kat Amerika tak ada. Amerika kita akan fight, we know our right. Apa adik punya komen? Kalau untuk saya, apa yang terjadi dekat situasi 1, 2, 3 tu memang dalam federal sendiri menuliskan hak kita sebagai status quo kita yang ada melebihi daripada hak bangsa lain. Bukan saya nak memainkan isu bangsa ataupun perkauman, akan tetapi kita perlu mengenal pasti kita punya permasalahan lah. Macam Tok Fauzi sendiri cakap, kalau saya sendiri yang berada di situasi tersebut, saya sendiri akan bangun dan saya sendiri akan fight the situation. Beside the undang-undang yang diperkatakan yang tiada lesen untuk menjual dan sebagainya, saya rasa why not give them a warning. And then satu lagi, kalau betul dah bagi warning pun tak perlu untuk bergegas macam tu lah. Sepatutnya boleh ada the problem matter ataupun problem solution yang sebaiknya lagi baik. Betul atau tak? Okey, daripada situ kita pergi pada senario agak radikal. Jadi bagi sidang penonton seadanya, malam ni bukan yang saya nak menyakap budak kecil ke budak muda, tak. Kalau kita tak dengar cara budak muda anak bangsa kita berfikir, dia tidak dibebaskan, dia diberi ruang untuk cakap. Ada orang komplain, kenapa Tok Fauzi dulu ada interview wawancara dengan Prof, dengan Presiden NGO. Tok Fauzi ada Profesor Soleha, Tok Fauzi kenal ramai Prof. Kenapa Tok Fauzi tak bawa wawancara atau dikatakan majlis bincang ni dengan cerdik pandai? Masa itu akan sampai, tapi sebelum tu saya berlaku adil. Saya nak tengok tetamu saya yang datang daripada jauh dengan saya ni adalah macam-macam ilmu saya ajar kan, tebak ilmu.
I want to know dia punya mode of thinking. Jadi Ali, kita balik pada isu nombor 2. Ada satu video orang bangsa asing di tanah Melayu kita ni buka t-shirt nampak perut, pegang barang nak katuk orang, penguasa bunuh. Lama dialog dia, tak pergi rampas pun. Yang terbaru orang Singapura pasal minyak, yang kena ganyang, dia bukan Melayu, saya rasa di India. Dia jual, dia ni ada grab food atau panda, saya rasa grab food driver lah, motor. Polis bantuan minta IC dia. Sedangkan yang ambil minyak tu adalah yang terang melanggar undang-undang orang daripada negara luar subsidize punya diesel ataupun petrol. Double standard dan berlakulah yang terbaru. Tanah kena pacak haram ke. Our enforcement from our people ada double atau triple standard. Apa pandangan anak muda dalam yang sedang berlaku di negara kita? Macam saya cakap, the double ataupun triple standard ni sendiri berlaku dalam hierarki pentadbiran. Boleh saya kata penjawat kuasa ataupun anggota yang melaksanakan tugas tu sendiri dipegang tengkuk. Dan macam saya cakap lah, apa yang terjadi ni memang kita boleh lihat lah, kita sendiri ditindas. Akan tetapi kita sendiri tak boleh bercakap lebih. Kita sendiri tak berani untuk menyuarakannya sebab kita masih lagi di double standard kan. Macam kalau bagi saya lah, untuk bukan saya nak condemn ataupun bersikap tidak rasional, tetapi benda ni perlu diterjemahkan sebagai salah satu bentuk penindasan terhadap orang yang berstatus quo. Jadi nak tak nak kita perlu settlekan benda ni lah tu. Baik, sekarang kita pergi lebih jauh sikit. Naik kapal terbang 16 jam. Amerika Syarikat. Ramai orang pandang negatif kat Trump satu segi, betul, saya setuju. Saya bukan menyokong Amerika Syarikat, tidak sama sekali. Trump hantar penyamun kaki dada, deep state dia sedang bantai. Apa foreign policy dia dengan Israel, kita letak tepisan. Lepas tu dia bubarkan jabatan ataupun Kementerian Pelajaran Federal. Dia balikkan pada negeri. Penyokong Make America Great Again bersetuju dengan Trump. Trump amat kasar dan keras kerana dia membela nasib rakyat dia atau the American citizen. Dia naikkan tarikh kepada Canada. Dia hentikan bilion kepada Ukraine. Lah ni adik, kenapa ikon macam Trump ni sejak sebelum merdeka sampai merdeka, Hatta Mahdis ni tak jadi macam Trump. Zaman UMNO tidak ada ultra Melayu. Kalau ada, tak jadi lagu ni. Betul. Apa pandangan adik? Kalau kita ada orang ataupun public figure macam Trump sendiri, kita tak ada dalam masalah double standard, triple standard ni tu. Macam saya cakap lah, ini memang masalah pemimpin lah. Ini daripada orang muda sendiri. Kita boleh lihat daripada masalah pemimpin yang tiada, yang seperti dipegang telur ataupun tengkuk dipegang oleh pihak lain. Belum lagi masalah kongsi dan sebagainya tu. Baik, bila ada terlepas cakap kongsi ni, saya sendiri dulu adalah majlis tertinggi pertubuhan Pegida lah, tapi sekarang dah letak jawatan lama, kena buang jawatan pun sebab saya vokal menentang program-program yang diadakan tu. Ada depa pun ada triple banyak standard. Kita ada kongsi gelap, kita ada kongsi terang, kita ada kongsi Melayu, ada kongsi Cina, ada kongsi Hindu pun ada. Lepas tu kita ada kartel, kita ada pelobi, kita ada deep state. Deep state dalam Malaysia ni teruk benar dia. Tapi saya tak nak cerita pengalaman saya dengan Bukit Aman ke, projek saya dengan Bukit Aman dulu ke, penglibatan saya dengan agensi MKN dulu ke, dalam beberapa isu national punya interest zaman saya balik awal Malaysia lah. Adik rasa ada ke pemimpin muda boleh
settlekan semua haru biru dalam negara kita? Kalau untuk buat masa ni tak ada tau. Kalau macam saya ada kawan juga yang after finish the SPM, he go to being a politician ataupun ditrain oleh politik figure untuk menjadi politician lah. Umur masih muda sama dengan saya. Bila diorang cuba untuk, dia pun ada hasrat untuk merubah bangsa ataupun merubah negara ni. Akan tetapi saya sendiri cakap yang train kau ni pun 2 kali 5, masalah takkan selesai. Dan macam saya cakap lah, kalau saya dah cakap sendiri macam tu, mesti saya dimarahi lah. Saya bergaduh lah dengan dia. Jadi permasalahan dia, pemimpin muda yang ada kat sekeliling saya ni bukan 1-2, akan tetapi dalam 5 ke 10 orang yang saya sendiri kenal, umur sama macam saya, tidak rasional, tidak bersikap memahami keadaan ataupun naratif yang berlaku. The situation around us, they doesn't understand. Jadi terima kasih berlaku ketelusan dan berani memberikan your peace of mind ataupun pendapat adik di dalam malam terakhir sebelum Syawal. Ada apa-apa pandangan tak berkenaan dengan masa depan negara ni kalau berterusan macam ni? Dan kalau berlaku perubahan, adakah adik nampak ada sinar sebagai orang muda di tanah air? Sebagai orang muda, kalau macam this situation still continue for next 10 years, saya rasa memanglah mungkinlah permainan politik sekarang mengatakan kita ada 3 golongan. Golongan miskin, middle ataupun sederhana dan juga yang kaya. Tetapi itu adalah permainan politik yang sebenarnya kita boleh sendiri lihat the insider ataupun part of the, saya takkan mention siapalah, dia sendiri menyatakan yang apa yang terjadi kat dunia ni sekarang ada 3 golongan juga, akan tetapi golongan miskin, kaya dan juga kaya raya. Tiada golongan sederhana. Kita dibincangkan ada golongan sederhana. Kalau benda ini terus berterusan untuk 10 tahun, maka perkara yang kita akan lihat adalah yang ada hanyalah kaya raya dan juga miskin. Itu akan terjadi di Malaysia sendiri. Manakala bangsa Melayu haknya akan terus ditindas, akan daripada 3 to 4 standard akan jadi mungkin 10 standard tu. Jadi macam saya cakap, permasalahan ni perlu dihentikan. Perlu ada golongan pemikir yang boleh buat kerja, bukan hanya pemikir yang berfikir dan juga tidur malam. Jadi kalau macam untuk saya sendiri, kalau ada perubahan, apa akan jadi? Saya rasa apa yang terjadi sekarang perlu diubahlah. Saya punya harapan lah untuk our own people, please ada critical thinking sikit pun tak perlu, so we can change the foundation of this problem. Baik, untuk menyediakan anak-anak muda sekarang sedang merebak di media sosial sejarah Kota Tua, sejarah Langgar Suka, dan dengan teknologi AI mereka sedang bangkitkan naratif kegemilangan Melayu zaman dulu. Dan ada gerakan daripada pengkaji-pengkaji bebas masuk macam saya sendiri yang mendedahkan akan sejarah-sejarah telah diselewengkan oleh pihak penjajah atau kolonial master. Kanser yang telah merebak dalam darah daging pola pemikiran dan juga institusi Menara Gading termasuk yang berteraskan kepada European atau Western punya education system ni, adik harus maklum mereka juga akan menentang kita. Di dalam serpihan pengkaji sejarah, di dalam termasuk yang baru ni ada berita pelik. Baru ni adik ada mendengar luahan hati seorang ibu berkenaan nasib anak bangsa. Dia menangis depan Tok Hozi. Dia kata macam mana ni Tok Hozi, tolonglah buat sesuatu. Jadi saya minta adik kupas statement saya lepas ni. Statement saya pada bonda ni amat mudah.
Disebabkan saya penasihat majlis bonda, saya katakan apa? Saya katakan saya dah penat. Cakap telinga kanan, masuk telinga kiri. Cakap telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar. Semua keluar. Ibarat mencurah air di daun keladi kepada bangsa saya. Kezaliman, perampokan, genosid, kezaliman, ketidakadilan, double triple standard terhadap bayi yang baru lahir ke, terhadap anak-anak bangsa ke, hatta kepada jenazah yang masih ikat bungkus plastik pasca COVID. Termasuk apa yang PPIM sedang perjuangkan, yang masih bagi saya masih lagi tidak menepati KPI perjuangan. Bonda, yang bonda nak minta saya bangkit ni, melanggar tembok-tembok ni, kita tidak ada kekuatan. Dalam tangisan malam ni semua menangis dia. Saya pun kadang kata ke orang, saya tak boleh tidur malam. Dosa terhadap anak bangsa yang dirampok, disambun harta karun tanah Melayu sejak zaman ke zaman. Bangsa Melayu miskin melarat sebab sentiasa disambun dan dirumpak, dia anak tiri. Lepas tu pasca transhuman, dunia masa depan, termasuk komplot yang saya dapat kopi daripada Embassy Amerika berkenaan dengan termasuk buku Pfizer punya salah laku. Tetapi orang Melayu ni bukan orang, saya tak kata orang Melayu as a kelompok, to prioritize atau menyusun file-file depan mata ini, mereka seolah-olah terlupa apa yang ada dalam batu. Macam mana adik selaku orang muda bila berhadapan dengan situasi ibu, anak bangsa menangis dalam hati, dizalimi, terzalim, merayu dan meminta keadilan di tanah, macam mana adik nak jawab kalau daripada segi orang muda? Bagi saya, macam selama ikut Tok Fauzi, saya sendiri join the meeting with the council ataupun beberapa NGO ataupun gerakan dan juga pihak-pihak lain yang mengetengahkan perjuangan. Untuk dasar perjuangan, saya rasa saya sendiri not going to condemn, but it's the reality. The pergerakan yang dilakukan, yang di mungkin saya panggil dia sebagai setaya ataupun satira, dasar perjuangan ni sendiri, apa yang mereka perjuangkan lari daripada KPI. Diorang sembang pasal vaksin, dok sembang pasal vaksin dan sebagainya. Let's talk about what actually happened lah. Kalau dok sembang pasal vaksin, lepas tu bayi-bayi yang mati kat hospital, orang yang mati dekat kubur yang kena bungkus dalam plastik tu sendiri, that's the main issue. Dia bukan vaksin tu tau. Vaksin, yes, vaksin got the side effect dan sebagainya, bad for our health dan sebagainya. Akan tetapi benda tu memang dah jadi, dan sekarang ni siapa yang akan mempertahankan hak ataupun suara yang berlaku terhadap bayi yang mati, keluarga bayi yang mati dan juga keluarga yang mereka punya ahli keluarga dibungkus dalam plastik? Tu soalan dia. Okay, if the vaccine team adalah salah satu bullet untuk menjatuhkan the institution of ketidakstabilan, maka saya sendiri akan cakap, why not use the right bullet, seperti kematian orang-orang yang Tok Fauzi sendiri cakap. So saya rasa jawapan saya kepada bonda-bonda ataupun ahli keluarga ni, saya sendiri cakap, you guys can fight them or ataupun bersama juga dengan kami. Akan tetapi sebelum kita nak langgar orang ataupun kita nak langgar tembok-tembok ni, kita kena sedar lah yang kita ni tiada kekuatan. Akan tetapi with our knowledge, kita boleh try to cucuk angin. Jadi nak tak nak, bonda-bonda sendiri kena berubah, ataupun saya punya soalan kena berubah lah. Tu
tu adalah salah satu solution yang paling simple. Berubah daripada segi pemikiran dan sebagainya. Kalau nak salahkan saya bagi solution macam ni, tak apa, sila. Boleh. Saya okey je benda. Baik, sekarang kita pergi pada, kita ambil selangkah ke belakang. Adalah saya kenal juga, tak boleh sebut nama lah, dia ni orang kuat dalam politik juga lah. Jadi saya tanya dia, berapa ramai pakcik-pakcik, datuk-datuk atau yang hang kenal dalam hang punya community yang mati disebabkan kesan vaksin? Dia kata ada. Oh ada. Hang buat apa? Lah tu salah mereka ke, mungkin takdir ke, wallahualam. Dia tak apa. Tapi kalau adik kena faham, kalau saya bawa benda ni, I table out to the lawyer. Saya kata dah benda ni kat peguam. Tapi adik harus ingat, kita table semua yang kita nak tuntut keadilan. Lawyer akan minta duit. Saya mana ada duit, Tun kata. Tuan Fauzi pun saya mana ada duit. Saya bukan jutawan. Jadi ayam dengan telur. Duit tak ada, sembang dia. Kalau malam ni saya cabar, contoh kan, malam ni saya kata, subscriber saya YouTube ada 4,000 lebih ni. Saya rasa 4,090 orang atau 4,100. Saya punya subscriber TikTok 34,000. 34,000 ni. Kita ambil, jadi kita ambil lah, jadikan 35,000 total lah, kita ambil total 35,000 kekuatan. Kita buang separuh. Separuh ni bukannya Melayu, separuh ni anti Melayu. Kita tinggal lah, kita ambil 15,000. Tolak 10,000. Kita tolak lah, tinggal 10,000. Kalau 10,000 ni boleh bagi saya malam ni RM10, saya ada 100,000. Saya boleh bawa dalam lepas raya ni mungkin 3 kes. Saya kau team dengan peguam saya. Saya bagi dia J lah. J dengan R. Macam JR kan. Saya ada 2 lawyer, seorang nama J, kat ujung pangkat seorang R. Saya kata, bang, abang ni nak tolong orang Melayu, tak apa macam ni bang. Saya ada 100,000. Penonton saya bagi seorang RM10. 100,000 lah. Kalau 10,000 orang bagi saya RM10. Kalau seorang bagi 100, berapa balik? 10,000 kali 100 berapa? Juta. Contoh, saya dah ada juta. Saya nak 10 kes ni, tuan peguam, saya bagi Afran. Kita lawan 10 kes lah, 100,000 each. Langsam, atas dasar kemanusiaan. Adik-beradik betul-betul nak lawan. You take this 1 million, saya bagi setengah juta pada G, setengah juta pada R. Entah. Yang G, dia tak kaya sangat. Yang R ni memang, saya kata dia, klien ni orang kaya lah, orang top. Jangan komen lah sebut nama ni, marah lah dia, tak apa. I give you 500,000 each. Kita fight. Paling tidak, yang masih bungkus ikat mati dan dah mati ni lepas. Betul. Kita boleh lawan kan? Melanggar adat dan juga agama. Satu lepas. Lagi 5, seorang ambil 5 kes, 10 kes. 3 lepas. Ada juga berjalan juga. Betul, function juga. Function juga. Jadi, tapi sekarang ni ayam dengan telur ni. Saya sembang. Kalau malam ni saya minta derma berapa, nak apa kita tengok lah. Dan mungkin lepas ni saya call lah lawyer-lawyer sama. Kita nak clean, bukan saya nak duit. Negotiation. Tapi sekarang ni yang berlaku dalam pasaran ni, minta maaf cakap, kejap lagi orang marah saya. Kami sembang-sembang kali ni, kalau adik pergi Social Blade ni, tahu tak Social Blade? Tak apalah, Social Blade ni boleh tengok ranking YouTuber. Ramai influencer ni kaya. Dia kejap lagi kenal lah saya. Tok Fauzi kena minta maaf dengan kami. Sebab apa? Kata kami kaya. Tak. Saya kata ni yang top ranking influencer Melayu. Kaya dia kalau kita ikut statistik Social Blade lah. Betul. Kaya. Kenapa mereka tak bawa gerakan macam ni? Saya nak kata-kata, saya 30,000 dulu YouTube saya kena pangkah. Hancur habis berderai. Kalau saya influencer saya dapat duit itu, adik tengok. Kalau saya boleh katakan, kalau saya ada pendapatan kuat daripada YouTube, saya rasa setahun 5 kes saya bawa ke High Court untuk bangsa saya. Daripada 5 menang 1-2. Menang 1-2 pun tak apa. Function ke? Function sekali itu kita ada ayam telur. Sembang derah. Tetapi untuk kita bergabung, lebih baik malam ni kita kata, sebenarnya adik ni saya nak komen lah. Sebenarnya ada VVIP. Bukan tak ada dia. Saya kata VVIP tau. Yang memang duk tengok channel saya. Ada.
Tapi bagi VVIP ni, nak bagi duit untuk perjuangan seadanya ni pun saya kata, kita tengoklah malam raya ni apa cerita dia. Mungkin ada Tok VVIP penonton saya yang kaya raya, Tok Fauzi. Malam ni saya bagi zakat lah kat Tok Fauzi. Walaupun haram zakat, kita bagi sedekah lah. Bukan untuk saya. Tok Fauzi dengan peguam J dan R hantam. Dan Tok Fauzi boleh compile dia data lawan. Kalaulah mereka ada hati dan sayang sanggup berkorban. Dan bagi kita yang tak kaya ni, saya bagi contoh kat adik, contoh. Ni yang pendengar akan marah. Saya bukan nak minta derma dah. Ni sebelum adik balik, sebab kita kena bergerak. Kita ambil 5,000 orang lah cukup dia. 5,000 orang. Semua nak raya. Kita semua tak ada duit, betul? 5,000 orang bagi Tok Fauzi RM10 seorang. Berapa adik? 5,000 orang bagi RM10. Berapa ribu saya dapat malam ni? 50,000. Betul? Betul. RM10 saja. Dapat tu, apa nama dia? Deposit. Dapat deposit, saya boleh buat live, saya boleh buat podcast dengan lawyer J dan R dan panel lain. Ni dia. Penonton saya bagi RM50,000. Dah tipu nak apa? Saya tipu hampa zaman saja. RM50,000 ni ambil RM25,000, ambil RM25,000. Nak tak nak? Lepas tu kita buka undi. Hampa nak lawan apa dulu? Yang mana boleh menang? Hantam. Tapi daripada Ramadan ke Syawal, orang kita dia boleh bagi sedekah RM10 ke budak-budak tau. Kenapa malam kita nak sedekah untuk perjuangan bangsa? Tak percaya, tengoklah gambar saya dengan siapa. Saya ada peguam Tun. Baru ni dia bagi saya buku belum makan tu tak? Dia nak lawan cerah bandar dengan Tun dia main pasal. Betul ya? Betul. Tapi dia nak buat kerja perlu duit Memang semua perlu duit. Jangan sembang lah. Kalau dia diskaun, mungkin dia bagi diskaun. Itu nasib lah kita. Okey. Barisan panel peguam ni pun ada. Jadi saya nak tanya adik, kenapa susah sangat penonton ke pejuang-pejuang Melayu yang dah 24 jam, kadang setiap kali video saya keluar dia tengok, kenapa susah sangat nak keluar RM10 demi bangsa? Adik rasa sebab apa? Kalau tanya saya pernah tanya orang sekeliling, Tok, ada juga yang menyatakan macam ni tu, tak berbaloi tu nak bagi Tok Fauzi duit sebab tak dapat imbuhan balik. Betul, ada kat sekeliling. Tapi salah, ada juga pihak yang menyatakan diorang ni tak nampak apa yang Tok perjuangkan. Jadi itu salah satu sebab lah tu. Saya pun malas nak jawab. Jadi tak apa, untuk anak muda malam ni yang bakal menyambut Syawal, saya katakan pada adik malam tu terang. Dah 5 perjuangan NGO Melayu. Yang pertama, NGO Adiwira bukannya mendapat duit daripada federal government. Kami tak dapat grant, kami tak dapat duit. Perjuangan kami, kalau adik tengok, adik gelak tau. Saya pernah bawa isu ni pada orang besar jajahan. Negeri mana saya tak nak sebut. Orang besar jajahan ada banyak. Semua negeri ada OBG tu. Betul. Saya tunjuk gambar kubur. Saya minta nak jaga kubur pun tak bagi dia. Saya tak minta duit. Lepas tu saya pergi ahli parlimen Cina. Dia nak kata Cina jahat dah. Saya pergi ahli parlimen satu kawasan. Saya tanya dia, YB, awak kubur Melayu ni macam kena langgar di Puting Beliung. Tak ada siapa. Ini mana punya kawasan? Kami parlimen ada bagi peruntukan tau. Lepas tu saya pergi jumpa penghulu. Jadi penghulu marah pula saya. Saya pergi jumpa OBJ. Hang jangan campur urusan kubur ni. Ini hak kami. Nak kata lagu mana? Jadi saya kata adik, sebenarnya nak selamatkan bangsa ni mudah. Kena mula dengan langkah pertama. A journey 1,000 miles, start with one step tu. Betul. Kena berlaku adil. Kita dah ada peguam. Gambar kubur dan segala tok nenek kita kena katuk ni ada dengan saya. Batu nisan pun ada kat rumah saya. Anda kata apa? Betul. Batu nisan yang mereka nak buang tahu, nak baling, nak tanam sorok punya batu nisan ada kat rumah saya. Hampa nak kata saya selamatkan batu nisan pun saya selamat. Pinggan mangkuk dah beratus lah. Ini saya ulang balik tu. Daripada saya kumpul semua seramik ni tanpa sejarah, saya pun kenal pengarah Muzium Angkatan Tentera. Betul. Saya pun ada perbentangan dengan Perzim.
Lah adik nampak. Perzim pun tak bagi saya projek. Muzium Perak lagi lah. Muzium Kedah langsung Kupang tak bagi kat saya. Han nak kata apa? Dan akhirnya malam ni apa dia? It's up to us. Kalau saya kata MF tadi lagi orang marah, Muhammad Fauzi. Tapi MF Amerika jadi lain. Faham adik yang marah? Nama saya Muhammad Fauzi. Kalau saya kata MF boleh jadi Muhammad Fauzi. Kalau saya kata Amerika MF, hampa fikir sendiri. Malam ni dah kita berjuang. Saya minta tolong lah. Saya terus terang malam. Atas dasar bukan saya nak duit. Penonton VVIP seadanya tolong sumbang untuk saya bayar lawyer. Kita akan lawan. Saya tukang cakap, saya tukang tulis kerja, saya konsultan. Tapi kita kena pakat-pakat mula berjuang. Dan audit tak ada hal. Semua NGO akan diaudit. Kalau saya salah guna kuasa, tangkap lah. Saman lah saya. Saya apa ada peguam, peguam memang saya akan bagi. Tapi kalau kita tak bermula dengan RM10 ke, RM1 pun tak apa, RM5 pun tak apa. Bangsa ni kena. Dan malam ni saya minta tolong adik. Dan saya nak beritahu kat adik lah, kita dah tak boleh harap siapa-siapa. Betul. Adik kena faham. Malam saya tanya untuk sekian kali, Han nak harap ke siapa? Kuning jangan harap lah. Rumah kuning dulu sekolah menengah. Kita kan kuning jangan harap. Biru jangan harap. Hijau jangan harap. Nak harap siapa? Kita lah. Kita lah marhain-marhain ni kena bangkit. Kena buka buku 35. Kita buka buku 35, kita lawan. Jangan nak harap ke ada seorang peguam, malah nak sebut nama dia Kasim pun. Jadi saya kena serang dengan Kasim Ahmad. Kasim Ahmad dah meninggal. Dia pun baik dengan Tun tak? Betul. Tapi tak apa, ni ada nama terlepas, minta maaf. Selingan lah. Selingan terlepas agak. Dia betul-betul dia fight. Kita hari ni, kalau saya fight, saya lapor polis ni. Tengok, NGO mula saya lapor polis. Depan balai polis naik suara. Takkan mengubah negara. Jadi adik setuju tak apa yang saya sembang panjang lebar ni bagi pandangan? Saya setuju. Sebab kita bila saya ikut Tok Fauzi sendiri, meeting sana meeting sini, satu benda pun tak settle down. Jadi malam ni saya setuju. Depa tak settle, saya settle lah. Diorang tak settle down lah. Tu saya kata macam Tok sendiri cakap lah, yang kita meeting dengan diorang, satu tindak balas yang untuk kita pun satu pun tak dapat. Jadi nak tak nak kita kena gerak lah malam ni lah. Kena buka buku 35 lah. Jadi Alhamdulillah di akhir 47 minit ni saya tanya adik tu juga. Saya cabar lah senang. Malam ni adik boleh letak RM5 lah. Boleh, no hal. Saya bukan minta duit daripada budak-budak dan dia pun ada kerja part time. No hal. Malam ni adik saya ni letak RM5 depan saya. Saya kira sebelum dia balik letak RM5. Saya harap ni saya nak patut marah lah malam ni. Bukan nak marah tak, saya nak peli terus lah. Saya tahu siapa Tan Sri, siapa Datuk yang menonton saya seadanya, saya tahu. Bekas duta pun ada 2-3 orang lah kalau saya kata lagu tu. Jangan marah. Diplomat pun ada. Diplomat pun ada. Penonton Melayu daripada Alaska pun ada. Saya pun tahu saya ni database. Adik jangan terkejut tau. Switzerland pun ada tonton. Berkali-kali mereka IP yang sama tengok saya channel. Wah, Switzerland pun ada, Alaska pun ada, Amerika pun ada. Satu lagi tempat yang agak pelik, Dubai. Wah. Orang Dubai pun tengok YouTube saya, tak tahu apa dia faham bahasa Melayu dah. Jual tayar kereta boleh. Malam ni saya minta. Dan saya akan buat kat buku 35. Lepas raya saya duduk dengan peguam J dan peguam R dan panel peguam lain. Tuan-tuan tengoklah. Saya terus letak duit atas meja depan mereka. Ni, hampa nak kira lagu mana, yang mana hang nak ambil fund. Kita kena mula. Tapi kalau malam ni dia, orang Melayu pendengar saya penuh. Mana hampa penuh. Tadi ada budak muda nak pergi uptown. Saya tak pergi uptown. Ada nak pergi Danau Kota, ada nak pergi Jalan TAR. Hampa boleh perhabis 1,000 untuk baju Melayu. Boleh beli, ni saya malah sebut. Terpaksa lah. Beli tanjak ke, Samping. beli samping ke, beli busana. Saya tak kata je, saya lebih baik hampa beli busana, tapi dalam kita berhias, Asingkan RM5.
Asingkanlah RM5 ke RM10 yang termampu. Target saya RM5,000 bangkit. Dan hampa yang dengar ni, tolonglah. Apa susah hampa kata apa ni? Selamat Hari Raya. Tolong pi channel seadanya. Sumbang. Minggu kedua, Tok Fauzi akan berdepan kembali dengan lawyer-lawyer dan dia letak duit atas meja. Kasar punya ni, memang kasar. Tapi kalau lepas raya minggu kedua ni saya pergi jumpa beraya dengan peguam-peguam saya. Tok Fauzi, sembang apa? Sembang lagi lah bang. Ada apa? Ada apa lah. Tak ada apa bang. Macam-macam kita sembang sampai pagi isyak ukur. Ada seorang peguam ni yang saya isyak ukur sampai 2-3 pagi. Ada peguam yang famous pun saya dah duduk isyak ukur sampai 2-3 pagi lah. Lagi famous nama dia, takut orang dengar. Tapi kalau raya tahun ni adik, saya letak, saya publish, kita lawan, berbaloi lah. Tapi kalau raya tahun ni 4,000 penonton YouTube seadanya masih hayal, 33,000 subscriber TikTok saya masih hayal. Saya rasa takkan saya nak jual batu nisan kot. Ke saya lelong seramik lah senang. Tapi seramik tu tak ada laku adik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum pada Sabtu Ahad akan ada saya buat podcast sendiri-sendiri, mengucapkan dan membuka serba sedikit rahsia sah awal ataupun syawal hari cahaya tu. Saya berikanlah masa sepatah dua kata untuk adik tutup sebelum balik harapan, pandangan dan juga nasib anak-anak bangsa situ. So, conclusion saya before end this discussion ataupun perbincangan, saya berharaplah yang bangsa kita ni boleh bergerak bersama. Jangan mengharapkan yang kat depannya kita bersama-sama gerak lah. So, tak perlu banyak benda untuk kita cakap pun. So, bersama-samalah kita bergerak. So, okey. Batal api sikit ni. Saya tanya adik tu sekarang. Ada tak saya telefon, saya nak berjalan pada minggu bulan puasa ke bazar termasuk di BKL untuk saya menjual buku saya dan membangkitkan Melayu. Ada tak saya buat? Ada? Ada. Kenapa saya tak turun? Cuba beritahu mereka lah, senang khabar mai. Kenapa saya tak turun? Tok Fauzi tak dapat turun sebab kereta diputuskan wayar, ada orang hijack. Ada orang kianat putus wayar, lepas tu kena repair lagi kan. Lepas tu bengkel depan rumah saya asyik tutup saja kan. Tak tahu lah apa jadi, tempat saya ni pening. Macam-macam hal. Mungkin orang kata Tok Fauzi tak payahlah turun padang, saya lagi hang punya viral, wallahualam bisawab. Jadi itulah dia sidang penonton seadanya. Hendak 1,000 daya. Tak nak? Saya lupa. Hendak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. Mulakan dengan setapak. Dan jangan takut, jangan risau. Segala sumbangan, saya tak minta derma ni, bukan kepada saya. Akan diaudit. Masuk duit dalam bank tak tahu kan banyak mana masuk. Betul. Ya? Boleh lagi sekarang. Mana ada orang datang bagi saya duit 1 guni, tak ada lah. Tok Fauzi macam ni lah juga. Saya macam ni lah juga. Tapi salam kasih sayang, salam perjuangan. Kita kena bangkit, kita kena mulakan sesuatu. Jadi insya-Allah bagi yang pernah masuk Zoom, adik pun pernah masuk meeting Zoom saya, ada lawyer turun. Dan sebelum tu pun ada dua-dua lawyer jin yang ada masuk Zoom meeting. Kalau adik pasal Betul. famous